Okay. Dulu tuh orang Indonesia selalu berpikir orang Malaysia itu jahat. Sebab apa? Pekerja-pekerja yang di sini tuh ada yang di iron, dipukul, di apa. Di media sana tuh dia goreng. Ini tahun 90-an lah. Iya, 90-an. So macam orang berpikir orang Malaysia ini jahat-jahat. Nanti hawas kamu kalau ke sini. Kena iron, kena tumbuk macam itu kan. Selalulah aku tanya orang Indonesia, dia kata makanan dia lagi best daripada sini. So aku tanya durian Indonesia ada durian juga kan? Ya ada, banyak. Durian Indonesia, durian Malaysia mana lebih best? Bunga Raya Podcast, cantik macam bunga raya. Masih lagi bersama tetamu istimewa, Bocil Bancin. Sangat special, sangat istimewa hari ni. Bukan kaleng-kaleng tau Bunga Raya Podcast. Kita bawa international punya artis. Bawa apa tu? Aiskrim. Aiskrim. Siap. Artis international, Bocil. Bocil bukan saja di Indonesia orang kenal dia, di Malaysia orang kenal dia, di Singapura, Brunei. Filipin, Bangladesh ada. Kapung kap. Okey, Bocil. Pertama kali datang ke Malaysia tahun 2013 itu 2011. 2011 itulah 2011. Untuk Maharajaah Mega. Ya, betul. Satu soalan kepada Bocil, seorang orang Indonesia datang ke Malaysia. Apa pendapat Bocil tentang Malaysia? Tentang orang-orangnya, tentang makanannya, tentang situasi di sini. Apa pendapat? Silakan. Boleh jujur kan? Jujur. Biasa aku kalau jujur orang kecam. Tak apa, ini polis sudah tunggu di luar, polisi. Dulu ada satu media, aku jujur. Kamu nak tak kalau dapat dapat permit? Nak lah, nak kalau boleh permit merah terus. Ya. Habis orang kecam aku. Ya, biasa itu. Balik kau ke negaramu, jangan kau. So sekarang pun ditanya lagi, apa pendapat kamu tentang Malaysia pertama kali? Tahu tak, Malaysia di mata orang Indonesia itu dululah, sekarang sudah berkurang sejak ada Ipin Upin kan. Dulu tuh orang Indonesia selalu berpikir orang Malaysia itu jahat. Sebab apa? Pekerja-pekerja yang di sini tuh ada yang di iron, dipukul, di apa. Di media sana tuh dia goreng. Ini tahun 90-an lah. Iya, 90-an. So macam orang berpikir orang Malaysia ini jahat-jahat. Nanti hawas kamu kalau ke sini. Kena iron, kena tumbuk macam itu kan. Lepas tu aku minta pada orang tua, mak aku nak ikut ini program di Malaysia. Nanti dulu. Botak iron kita dah panas dah. Kita punya iron dah panas kan, Amir? Tolong panaskan. Aku dah iron dah, baru iron. Kita nak okey. Lepas tu aku cakap pada orang tua kan, aku nak ini ada program di Malaysia. Hah? Malaysia? Hati-hati ya, nanti kamu disetrika. Ya. Aku kalau ingat itu. Persepsi itulah. Persepsi, betul. So apa yang difikirkan orang Indonesia tentang Malaysia pertama kali adalah iron. Sebab ada case tu yang bibik tu kena iron. Kita tak tahu pun yang iron tu bangsa mana kan. Tapi yang di sana tu orang tahu Malaysia. Sebab kejadian kat Malaysia. Padahal satu tu je yang kena iron kan. Biasalah cerita buruk lagi sedap tersebar daripada cerita baik. So aku macam mana nak jelaskan? Tak, aku di sana ada TV, ada bodyguard, ada ini semua. Sebab masa tu kita memang ramai, ada tim kan. Kita ada kru mak, aku tak jalan sendiri. Okeylah, hati-hati, tapi kamu jangan keluar sendiri-sendiri. Kamu harus ini, nanti kamu di iron orang. Mak dia mesti duk fikir orang KL ni pergi mana mau bawa iron satu standby. Okey, jumpa orang Indonesia. Indonesia. Cari pelak. Kamu kena bawa mak kamu datang sini sekali. Sudah. Dia nak lagi lah. Rupanya Malaysia tu bagus, ramah. Jumpa makcik pakcik di jalan. Iya ibu, dari mana? Indonesia. Borak dia orang. Mak jangan dapat jodoh sudah kat sini, aku cakap. Iya rupanya bukan ya, enggak jahat ya katanya. Macam yang di TV-TV. Iya enggak jahat, orang sini tuh baik-baik. Orang baru kenal boleh jadi saudara macam itu kan. So macam aku rasa Indonesia di mata Malaysia pun mesti ada sama saja mana-mana pun kan. So
itu yang aku apa ya namanya? Yang kesan pertamaku datang Malaysia, memang aku takut. Aku dengan Fica selalu dulu cakap, kita jangan keluar nanti ditangkap, digosok, di air. So kita tahun waktu pertama. itu Fica pun pertama kali datang Malaysia. Kita tahun pertama Maharaja Lawak Mega, aku yang tipikal suka berjalan, tapi di tahun pertama aku tak berani kemana-mana. Sekali je aku pergi ke LCC, itu pun dengan ada orang Indonesia kan. Jom aku bawa, kata dia kan. Aku panggil dia tante. Jom tante bawa kamu ke KL. Kamu udah berapa bulan di sini tak pergi jalan-jalan. Jom. Lepas tu ikut follow dia lah kemana-mana. Jangan hilang nanti di Ayen, nanti di Ayen. Itulah yang pertama kali datang ke Malaysia. Tapi setelah kenal, aku banyak kawan orang sini. Lepas tu orang sini tu pula alhamdulillah excited dengan kita orang Indonesia. So kita berkawan tu macam dah lama. Dengan pemain-pemain lama, Maharaja Lawak Mega, siapa-siapa pun kita kawan, close kan. So macam dah macam kawan, dah macam saudara. Rupanya yang kita fikirkan tu dan orang fikir salah. Persepsi. So, itu biasa. Kalau orang Indonesia lambangkan Ayen untuk orang Malaysia, untuk orang Malaysia pula di 90-an lah. Dia ada satu persepsi yang mana hati-hati kalau nak berkawan dengan perempuan-perempuan Indonesia, takut disihir. Sebab ada banyak lelaki Malaysia yang dulunya kahwin dengan perempuan Indonesia. Itu dah kena sihir lah tu. Padahal bukan sihir. Itu lain punya cerita tu. Memang nafsu. Memang sama-sama nafsu ya. Persepsi kan. Persepsi itu kita tak boleh buat apa. Tapi alhamdulillah 2020-an sekarang ni persepsi itu dah semakin kurang. Dah open minded. Kita dah semakin berkawan. Sebab kita yang penting kita Muslim, bersaudara. Tak kisah Bangladesh ke, Vietnam ke, kita Muslim, kita bersaudara. So itu pendapat Bocil lah tentang Malaysia. So setelah bertahun-tahun berada di Malaysia, Bocil semakin dekat dengan Malaysia, dengan orang Malaysia, dan mula faham culture, budaya sini. Apa perbezaan sebenarnya antara Indonesia dan Malaysia? Good question. So untuk teman saja, aku jujur, aku lagi mudah untuk dapat kawan di Malaysia daripada di Indonesia. Tapi ada tapinya. Aku dapat kawan di Malaysia itu memang mudah. Tapi bila kawan aku tu macam contohlah macam kita masa Maharaja Lawak Mega kan. Kan orang mungkin sebabkan kita dah senior di Maharaja Lawak pertama, kita tahun pertama. So budak-budak yang baru tu dekat ke kita pun sebab layan macam kawan kan. Tapi begitu nama dia dah naik, kita jumpa dia. Ada siapa tu? Banyak. Tak boleh. Nanti off kamera boleh. Lepas tu aku macam adalah macam tu juga. Terkejut kan. Oh, ini namanya star syndrome macam tu star kan. syndrome. Dulu kalau jumpa Bocil, siap dengan phone kamera, Bocil in the house yo ini. Kita senang lah kan sebab dihargai. Tapi begitu nama dia dah naik, kita still kat sini kan. Jumpa, hai, lepas tu dia belah je. Okey, dia itu dah biasalah. Tapi itu tadi, aku di Malaysia lagi mudah dapat kawan sebab mungkin sebab itu tadi nama kan. Tapi aku pun bukan star syndrome sebab ada orang dekat dengan aku tu, aku terima. Tak kisahlah dia niat dia apa, selagi aku tak rasa aku dirugikan, aku tak kisah berkawan. Mari berkawan. Tapi memang aku tak pandai bergaul sebab apa? Orang kalau ajak lepak mesti lah minum ke apa, aku tak tahu. So aku hanya boleh jumpa borak yang ini lepas tu belah. Balik. Kalau di sana pun memang macam tu. Macam tu juga. Lagi di sana lagi sorry. Ini soalan ni membuat saya nak tanya. Saya harap biar tidak sensitif untuk Bocil sebab kita kawan. Macam Bocil special lain daripada yang lain. Okey, dari segi fizikalnya, dari segi penampilannya kan. So penerimaan kawan-kawan semasa Bocil membesar remaja macam mana Bocil menangani kat hal mana? itu di sana di dulu. Indonesia. Okey, kalau masa sebelum tu, sejak bila Bocil sedar yang Bocil tidak membesar? Sejak umur masuk sekolah rendah. Jumpa doktor.
Ya dulu sejak umur aku 3 tahun macam tu, orang tua selalu bawa dokter. Dia cakap ini kenapa tidak berkembang. Dia memang selalu bawa ke dokter lah, sama ayah aku dia bawa. Lepas tu dokter tu adalah dalam setahun 2 tahun dia memeriksa rutin, dalam 3 bulan datang lagi, 3 bulan datang. So dalam setahun 2 macam tu ayah aku selalu bawa. Lepas tu dokter bagi tahu yang ni dah tak boleh lagi. Kita dah cuba periksa. Apa nama untuk kondisi ini? Kata dia hormon pertumbuhan tidak berfungsi. Kenapa? Natural lah. Itu aku tak tahu sebab apa. Tapi ada sebabnya sebetulnya kenapa aku mengecil. Tapi tak tahulah hikmah sebetulnya apa kan. Aku dalam kandungan 11 bulan. Aku ada dengar di podcast itu cerita. Tu sebabkan terlebih ubat tu mungkin efek dari apa tu. So aku mengecil. Pernah Bocil jumpa orang lain yang seperti kondisi yang sama? Pernah, banyak. Di banyak. Indonesia. Di sini di Indonesia. Di sini ada. Di sini kita ada kawan-kawan community juga. Persatuan. Tapi aku tak join persatuan tu lah, tapi kawan-kawan. So ada juga macam beberapa yang tidak. Tapi dalam satu sudut yang lain, ini satu yang positif. Sebab orang lain semakin tua, Bocil tetap nampak muda, young and energy. Benjamin Button. Yes, Benjamin Button. Aku tak mau sebut tadi. Dia sendiri sebut tak apalah. Benjamin Button. Benjamin Button itu rare. Macam mana menjadi seorang Benjamin Button ni? Aku rasa ada banyak kelebihan sebenarnya. Banyak. Apa kelebihannya yang ada? Silakan. Duduk di flight kamu tak sempit. Lapang boleh begini. Lagi? Kan. Lepas tu orang beratur ramai, aku ambil prioriti. Budak-budak masuk-masuk. Lepas tu untuk orang yang tidak kenal Bocil, dia akan ingat Bocil budak-budak. Ingat budak-budak. Macam tadi datang flight seorang-seorang, dia tak tanya mak di mana. Ya, dia tanya. Where you parent? My parent Indonesia. Sedang makan, aku cakap kan. Lepas tu, you alone? Yeah, travel alone. What are you doing here? Jalan-jalan gitu. So adalah Mat Saleh tu tengok, budak ni kenapa budak ni sorang-sorang macam tu kan. Kalau ke masjid? Ke masjid sering. Budak-budak di belakang yang belum sunat tak boleh depan. Pakcik nak tunjuk ke? Nasib baik Bocil tak naik menjadi imam. Pernah jadi imam? Pernah jadi imam. Budak-budak. Budak-budak. So itu penerimaan kawan-kawan aku tadi. Tapi masa sekolah pertama, aku tak terlalu berat. Yang berat tu masa tingkatan apa namanya, sekolah menengah yang atas. yang bukan yang awal. Menengah tu awal tu. Tingkatan 1, tingkatan 2. Itu betul-betul dibuli. Remaja lah waktu tu. Yang umur 13 tahun. Itu betul-betul dibuli. Yalah. Dibuli. Kau tak payah sekolah. Kau jadi dokter tak sampai bontot nak suntik. Boleh terfikir. Itu biasalah. Kamu jadi polis tak boleh kejar penjahat. Kamu jadi tentera tak sanggup angkat senjata. Macam mana Bocil handle situasi tu? Umur 13 tu. Aku geram, tapi diam. Aku tak boleh buat apa-apa. Sebab masa tu aku memang pendiam sebetulnya orangnya. Tapi kalau jumpa orang yang tepat, aku akan macam burung lah. Kan. So begitu aku dibuli tu, aku diam, aku tak ini. Tapi aku sakit. Macam aku bagi tahu ke ayah aku tak nak sekolah lagi sebab kata kawan aku tak payah sekolah sebab kamu jadi dokter pun tak boleh, jadi cikgu tak sampai papan tulis macam tu. Lepas tu ayah aku cakap, jangan kau dengar orang itu. Aku yang biayai sekolah. Kamu sekolah. Biar badan kamu kecil, kamu harus sekolah tinggi. Itu yang ayah aku cakap. Dia yang selalu paksa untuk. Tapi masa sekolah menengah atas tu, kawan-kawan aku dah boleh terima. So macam kita dah biasa macam tu kan. Sampailah aku merantau. Sampai ke Malaysia pun macam tu juga. Kalau kita tengok Bocil punya IG, Instagram, TikTok, aku selalu tengok juga Bocil seorang yang suka travel, suka berjalan. Jauh dia berjalan ke tempat-tempat nature, ke bandar-bandar. Kenapa Bocil memilih travel sebagai satu passion dan hobi? Kenapa travel? Aku pun tak tahu. Tapi kalau dah kat alam tu, aku rasa macam
bestnya. Dalam banyak-banyak tempat bocil pi, yang mana paling bocil rasa dapat satu kenyamanan yang maksimum? Pulau. Pulau apa? Kalau pergi pulau, kita senyap jauh dari orang kan, dengar suara-suara burung macam tu. Lepas tu suara ombak. Di mana pulau mana yang paling best antara bocil pernah pergi? Pulau tempat aku lah, Pulau Banyak. Pulau Banyak. Kampung aku 3 jam dari kampung aku. Okey. Itu dia memang macam Maldives. Oh. Tapi kos dia di bawah Rendah rendah lagi. So kalau Maldives kita kena bawa sekian dolar kan. Sana kita bawa beratus ribu, berapa ringgit je. Tapi dah boleh. Ada penempatan? Ada boleh camping. Boleh sewa resort. Pulau banyak Pulau Banyak. Apa yang banyak? Pulau itu? Pulau tu banyak. Okey. Pulau ni sebetulnya ada 90 pulau. Tapi sejak tsunami dia tinggal 60 pulau je. Hilang 30. Tenggelam. Tenggelam, masya-Allah. Lepas tu masa tsunami tu pun ada banyak mayat kat sana. Dia bagi bawa ke sana. Okey. So pemerintah simpan jenazah itu lah. Ya, dia buat macam monumen. Tempat korban. Nah, pulau tu cantik. So aku kalau dah macam stres lah ke apa, pergi pulau tu. Duduk 3 hari. Apa namanya? Healing. So dah balik, dah habis duit, balik. Bagus. Saya faham kenapa bocil suka travel. Satu soalan lagi bocil. Kalau bocil tidak kisah untuk menjawab. Bocil ada plan untuk mungkin berumah tangga ataupun apa perancangan depan bocil? InsyaAllah. Kalau plan tu memang ada kan, namanya kita apa namanya manusia kan, mesti kita juga, apalagi itu sunnah kan, ibadah terpanjang ya kan. Tapi jujur aku cakap, aku belum siap untuk sekarang. Sebab aku tipikal orang yang kalau bekerja tu aku nak settle semua. Aku tidak mau lepas tanggung jawab. Baru selesai 70% dah aku tinggal, aku tak suka. So memang bekerja kena kita bertanggung jawab. Betul. Komitmen. Sebabkan itu juga aku yang takut kalau sekarang aku paksakan aku berkeluarga tapi aku belum siap, nanti istri aku mesti dia kena dapat nafkah lahir dan batin. Kalau kita tak dapat itu, kita yang berdosa. Aku yang dihisap. Kenapa isteri begini? Kena semua tanggung jawab aku. Tapi bukankah yang mencukupkan itu Allah Subhanahu Taala? Betul. Betul yang mencukupkan. Tapi ada hal yang menurut aku tak siap lagi untuk apa namanya? Aku tipikal orang biasa sendiri. Kalau kita dah biasa sendiri selesa, tiba-tiba ada orang, apalagi kalau sempat atur macam ya namanya isteri kan, dia mesti atur kita. Kamu begini gini. Kadang benda tu kita tak suka. Itu yang aku buat. Lebih suka sendiri. Biarkanlah dulu aku sampai di waktu yang tepat, aku menerima. Okey, ni dah harus waktunya. Sekarang sudah waktunya, baru macam tu. Satu soalan last sebelum kita berhenti rehat sekali lagi. Banyaklah lagi. Banyak lagi. Selama bocil menjadi seorang bocil bancin 41 tahun, mungkin ada kejadian ataupun tragedi bocil pernah cuba diapa-apakan oleh orang luar. Ada tak kejadian-kejadian mungkin? Sebab kita tahu dalam kondisi bocil ini yang special, ada orang cuba ambil kesempatan pada bocil kan. Dalam dunia yang penuh kekejaman manusia ni, ada tak pernah terjadi? Kalau di luar dari yang aku tidak tahu, aku tak tahulah. Tapi macam kesempatan, kalau bagi aku, orang ambil kesempatan atas aku selagi tidak merugikan aku tak kisah. Contohlah ada kawan tumpang populariti ke apa, itu tak masalah. Janji jangan rugikan aku. Kan kalau sama-sama kita maksud saya soalan macam ada orang yang mengancam keselamatan bocil. Alhamdulillah tak pernah. Alhamdulillah. That's why orang selalu sini sikit lah. Aku takut ada karun. Aku tengok macam dia nak makan nama itu. Lapar dah bocil. Tak ada karun. Nasi kanak ada. Aku selalu orang pelik. Kenapa kamu jalan sendiri? Kamu mesti ada jampi-jampi atau pergi pedinding atau pelindung atau pergi ke dukun, ke bomoh. Banyak orang tanya macam sebab berani dia pergi jauh-jauh semua seorang-seorang. Lepas tu aku cakap,
alhamdulillah aku tak ada. Aku hanya setiap pergi aku minta doa sama orang tua dan aku pun berdoa. Sebanyak apapun bodyguard aku, kalau memang jadwal aku dah mati, tetap mati aku cakap. Tak adalah, kamu mesti tak nak bagi. Demi Allah aku tak ada pelindung apa-apa. Kemanapun aku pergi, aku berdoa saja. Allah saja pelindung. Allah saja pelindung aku. Pelindung. Tapi orang pernah follow aku di bandar macam tu kan. Orang follow aku, tapi aku memang macam terasakan. Aku rasa macam ada yang follow aku ni. So aku bawa dia pusing kat kedai parfum tu. Lepas tu kita ada pusing 2 kali. Lepas tu dia perasan macam budak ni permainkan aku. Kita dah tawaf 2 kali dah. Aku tengok ni, follow lah. Selepas ini kalau jadi macam tu, you stand by setrika. Bunga Raya Podcast, cantik macam bunga raya. Bunga Raya Podcast, cantik macam bunga raya. Segmen terakhir dengan Bocil Bancin. My friend, my lovely friends. Okay, Bocil. Yap. Indonesia dengan presiden yang baru sekarang, Pak Prabowo namanya. Prabowo menggantikan Jokowi. Pak Jokowi setelah bertahun-tahun. Apa perbezaannya? Adakah Pak Prabowo ini lebih bagus daripada Pak Jokowi sebagai rakyat Indonesia? Asap. Tak apa. Okay. Sambung lah. Okay. Adakah Pak Prabowo ni lebih bagus ataupun macam mana sebagai rakyat Indonesia? Pendapat, silakan. Belum bisa banyak komen sebab dia pun masih dalam berapa hari kan. Cuman memang dibanding yang Pak Jokowi, saya lebih yakin Pak Prabowo lebih boleh. Oh, kenapa? Ya tak tahu, aku tengok macam tu lah. Karisma dia lah. Walaupun mula-mula dia naikkan tax, dia buat kejutan, naik dah 12%. Daripada 11%. 1% naik lah. 1%. Tapi 1% pun yalah, tetap tinggi juga kan. Iyalah. Tax apa itu? Income tax kah ataupun barang-barang semua, minyak, barang inilah pada umumnya. Sorry, dan peralihan ibu kota Indonesia daripada Jakarta ke Kalimantan itu akan terjadi? Itu pun aku tak tahu komen macam mana, tapi nampaknya tak jadi. Sebab itu presiden lama punya projek kan. Tengok macam bau-baunya buang-buang duit lah. Ada presiden daripada Aceh sebelum ni? Tak ada, belum ada. Ya. Mungkin satu hari Bocil. Amin. Kalau Bocil jadi presiden Indonesia, apa perubahan yang Bocil akan buat? Aku akan buat jembatan dari Medan ke Pulau Pinang. Iya, itu. Lagi? Lepas tu aku akan jual iron di Malaysia. Pati setrika. So Bocil politik tak ambil tahu sangatlah di Indonesia. Tak terlibat lah. Aku ambil tahu kalau bab berhubungan dengan macam agama. Kalau dah macam mengganggu ini agama, kita macam tak boleh nak diam kan. Kita kena bising juga. Indonesia ialah negara rakyat Muslim terbesar dulu. Masa aku pergi ke Mekah dulu umrah, semua orang boleh bercakap Indonesia, penjual-penjual. Sebab apa? Sebab jemaah Indonesia ni yang teramai memenuhi tanah-tanah haram buat ibadah ni. Sebab ramai, memang paling ramai orang Indonesia. Tapi dalam masa yang sama kita juga terkejut di Indonesia. Islam, katanya Islam, tetapi banyak hal-hal yang terjadi ni kadang against dengan image Islam itu. Apa komen Bocil? Apa? Adalah hal-hal yang terjadi di Indonesia lah. Contoh kita tengok dia punya, macam aku cerita lah di Jakarta itu kan. Padahal dia Muslim, tapi dia tak praktis Muslim itu. Ataupun kenapa? Hanya certain tempat di Aceh saja yang dipraktiskan Muslim, tapi di tempat lain tidak. Okey, yang pertama yang aku tangkap tu adalah mungkin beda orang, beda sifat kan. Beda sifat dulu yang pertama sebenarnya. Kan dalam family pun kita ada yang kuat beribadah, ada yang tak kuat macam tu kan. Lepas tu yang kedua pula di Indonesia tu macam
ada beberapa ajaran macam ikut yang sunnah lah, ikut yang ini, yang itu. Aliran tuh banyak. So macam sebab atas nama Islam orang akan tengok agama tu. Iyalah, padahal yang salah tu kadang individu ataupun aliran-aliran yang banyak cabangan tu, macam banyak ini kan. So itu yang kita tidak boleh macam semua sebab ni Islam, tak boleh macam tu kan. So sebab banyak aliran tu tadi yang bercampur, ada yang sembahyang tarawih Allahu Akbar Allah. Aku pun tak pernah nampak langsung benda tu, tapi memang dia viral itu. Tapi memang ada di beberapa tempat. Mungkin jauh dari tempatku kan. Lepas tu di tempat yang lain pula ada lagi yang macam ya banyaklah yang pelik-pelik, macam apa lagi ni macam yang aku kadang pun tidak update. Orang lain dah kenapa Indonesia begini, kenapa di Indonesia begini, kenapa sebab itu tadi dah banyak cabang. Tapi dah banyak keharmonian di sana masih okey, maksudnya hidup dari masih harmoni, masih tak ada. Alhamdulillah harmoni ada, tapi kalau kadang dia terbagi macam ikut politik lah, presiden. Kalau dah presiden ni kita bersatu semua macam tu. Atau kalau dah ada orang singgung pasal Indonesia, kita bersatu semua. Atau singgung pasal Islam, semua orang bersatu macam tu. Tapi kan. sifat nasionalisnya kuat lah. Ya, sifat nasionalis dengan macam agama tadi ada beberapa kuat. Macam ada hari tu kes pernah satu politikus menyinggung tentang ini Islam agama. So itu satu Indonesia tu kita berkumpul di Monas untuk bantah itu demo. Itu berjuta-juta orang bersatu untuk bawa politikus tu pergi ke pengadilan ditangkap lah. Baguslah. Walaupun itu maksudnya poin bocil ialah walaupun yang kita nampak Indonesia ni pelik-pelik, tapi sebenarnya bila jadi isu-isu ni hati tu di dalam iman tu masih teguh lah. Walaupun aku agak terkejut baru-baru ni aku difahamkan Indonesia ada menerbitkan siri drama soft porn. Soft porn? Maksudnya drama-drama yang lebih nakal, berbanding dulu kita tak nampak benda ni, tapi sekarang di YouTube ada orang yang share pada aku. Aku agak terkejut, lebih berani sekarang ni kan, dengan macam tu. Harap bocil jangan pergi berlakon lah cerita tadi. Tak tahu aku jadi apa kat situ. Tapi sebetulnya tahu tak, zaman dulu filem kita itu memang lebih berani dibanding yang sekarang. Beberapa tahun terakhir. Tahun dulu tu macam filem yang dari tajuk pun dah kita dah boleh tahu gairah dia, yang gairah setan, ranjang setan, birahi apa segala macam. Tu zaman-zaman aku masih kecil tengok filem tu. Kita suka macam tengok lah. Bukan suka tengok lah, tapi macam tengok di filem di TV nasional ditayangkan. Di situ ada orang tua, ada ini. So kita macam kenapa zaman dulu tak ada filter, tak ada tapisan. Tapi sekarang ada tapisan. Tapi sekarang ni ada lagi dibuat lagi. Kembali ke zaman dulu macam tu kan. Pelik, so aku kadang berfikir, aku bersyukur aku di entertain di Malaysia. Sebab memang di Malaysia lebih banyak tapisan. Begitu aku ini okey, aku macam di Malaysia ni kita macam akulah. Aku rasa aku selamat sikit. Tak dapat peran-peran yang di luar yang luca-luca ni. Luca-luca macam tu. Okey, apa filem kegemaran bocil? Romance, action. Okey, filem apa? Titanic macam tu. Ya macam Titanic, ada apa dengan cinta, atau drama Korea macam tu kan. Filem Malaysia yang bocil pernah tonton dan bocil suka? Filem ke drama? Filem ini Istanbul Aku Datang. Asyik. Lepas tu taste dia tinggi filem-filem romance lah. Film romance Ya, suka dengan ini action lah. Kenapa minat filem romance? Adakah bocil boleh menulis cerita-cerita romance ni ataupun
Tak tahu. Aku kalau tengok romance tu aku macam terinspirasi. Okey. Kan? Okey. So maknanya Ada di dalamnya ada sentimental tu ada macam okey. Kan sometimes aku pandai menulis juga lah. Menulis tu karena kita dah tengok okey kata-kata ayatnya macam ni, ini macam tu. Okey, baik. Itu tentang filem. Dan satu soalan yang aku suka tanya kepada tetamu-tetamu Bunga Raya Podcast. Adakah Bocil pernah melalui pengalaman-pengalaman horror, mistik, seram dan seumpamanya selama Bocil ada di muka bumi ini? Alhamdulillah tak pernah. Sebab aku memang bukan aku percaya makhluk halus itu ada, setan itu ada ya. Dalam ajaran kita memang bagi tahu ada. Tapi bukan seorang yang kalau pergi satu tempat, oh ni ada nih. Alamak, ini tengok obses kan, atau taksub. Aku tak macam tu sangat. So bila aku pergi sendiri, macam aku menginap di hotel sendiri, aku just assalamualaikum macam tu kan, assalamualaikum, bagi salam. Dan aku minta perlindungan. Ya Allah, lindungi aku dalam bekerja, berjalan, ini semoga jadi ibadah. Dan itu je. Alhamdulillah, walaupun orang cakap hotel ni ini tahu begini-gini, semua hotel kan orang cakap. Alhamdulillah aku tak pernah dikacau. Tapi walaupun aku cakap aku tak pernah dikacau, benda tu boleh masuk dalam frame aku. Macam mana tu? Aku pernah tangkap gambar dengan Rosa. Okey. Oh. Dengan Rosa, dia ada showkat Pahang. Aku tangkap gambar bertiga dengan kawan. Dah 2-3 hari kawan aku bagi, Cil, kamu tengok gambar kita tu, kamu pelik tak? Sekali aku tengok, kawan aku buat gambar tu 2 kali. Dia jepret 2 kali. Jepret. Snap lah. Snap. Jepret. Suara dia jepret. Jepret gitu. Okey. Lepas tu kena iron. Snap. Yang first itu tak ada apa. Okey. Yang kedua ada tangan hitam kecil macam toyol. Betul. Di belakang kah? Iya. Di tangan tu di belakang. Di belakang aku. Di belakang aku. Gambar tu masih ada. Di belakang Rosa ke belakang aku. Ada. Nanti pas aku pamerkan di sini. Tak boleh. Nanti dia hilang lagi. Ya, boleh nanti boleh, aku tunjuk. Tapi dah blur lah. Sebab gambar lama kan. Lepas tu yang kedua, aku pernah camping kat atas puncak. Aku naik atas gunung tu, kita berlima, 3 laki 2 perempuan. Masa naik tu aku cakap kawan-kawan, kita berdoa. Kalau sebetulnya kalau di beberapa kampung lah kepercayaan dia orang, dia cakap macam ni. Kalau nak buang air, kamu cakap ya, permisi nek, permisi. Kalau istilahnya empung tu nenek lah. Permisi tok nek, macam tu kita nak buang air kecil. Dia cakap orang kampung tu lah. Biar nanti kamu tidak apa namanya? Diganggu. Okey, kata kawan aku. Tapi masa nak naik tu aku cakap pada kawan-kawan, boleh dengar, tapi jangan buat ya. Kalau kita nak buang air kecil, kamu baca bismillah aja. Kita namanya di hutan. Memang ini tempat dia. Tapi kita jangan takut ke dia. Kita ni lagi besar daripada dia. Aku cakap pada kawan-kawan kan, jangan pernah takut. Kalau kita takut, dia akan menjadilah. Aku cakap. Oh ya okey. So aku ajar kawan-kawan aku untuk kalau macam kita nak buang air ke apa, kita baca doa sajalah. Alhamdulillah pukul 12 malam kita naik ke atas berlima, tak ada gangguan. Kita masak, pasang tenda, camping. Malam tu kita tak ada gangguan. Bila pagi aku buat record, good morning, assalamualaikum, gini. Dah, aku record. Tapi aku tak tahu lagi. Bila aku edit kat rumah, aku assalamualaikum, ada yang gelak. Aku tanya dalam video tu. Ini ketawa siapa ya? Bukan ketawa abang ke yang kecil macam tu? Tak. Aku masa tu tertawa juga, tapi ada 2 suara tertawa. Siapa ni macam tu kan? Lepas tu dia orang, bang betul ke tak edit? Tak, demi Allah. Aku cakap, ni memang dah masuk dah ni macam tu kan. Tapi ya sudah, alhamdulillah dia tak kacau aku. Iyalah. Dia hanya nak tunjukkan kan. Aku tak pernah dikacau, alhamdulillah. Usik macam tu sajalah. Macam aku pernah sewa apartmen.
kawan aku cakap, bilik kamu ni begini, dapur kamu ada begini. Diorang stay kat rumah aku 1 minggu kena kacau. Aku kadang duduk sorang-sorang. Pukul 3 pun aku dengar memang adalah suara apa usik-usik lah. kursi itu kan. Guli-guli kursi ubah-ubah. Tapi aku tak apalah, aku tak dikacau macam tu. Itu je lah. Sampai ada satu artis dulu, dia tingkat 15, aku 19. Aku tanya dia, kenapa kamu pindah? Rumah aku tuh habis kursi, dia baling kata dia. Lepas tu dia pindah. Rumah kamu tak ada. KL. Di KL. Ada artis nih, dia duduk tingkat 15, aku 19. Dalam berapa bulan dia dah pergi. Kenapa kamu pindah? Bilik aku habis kena usik, mejaku kena patah, kena baling. Heavy tu. Dalam hati aku, dahsyat diorang ni. Alhamdulillah aku tak pernah. Sebab mungkin itu tadi, kita kalau betul, kita minta benda, perlindungan. Betul, dia berbalik kepada kepercayaan kita. Kalau kita terlampau obses, semua benda kita nampak hantu. Sekarang di belakang tu jangan nampak. Sentiasa dia nak ikut ketakutan. dan ikut. Tapi kalau di kampung, Bocil mungkin tahun 90-an dulu, macam di Malaysia, ada satu stigma, persepsi sebab mungkin kita banyak tonton filem-filem Suzana. So kita Indonesia ni kalau pergi mesti malam-malam kena kacau hantu ni kan. Kalau di kampung ada tak macam yang mengamalkan ilmu-ilmu sihir? Ada. Sampai sekarang ataupun dulu saja? Sekarang aku tak tahu, tapi kalau dulu aku masa budak-budak, percaya tak, masa aku dengan kawan-kawan aku cakap, zaman dulu tu kita nak dapatkan uang jajan, uang macam apa ya namanya? Makan-makan tu susah. Yalah. Zaman tu sulit kan. Nak dapat makanan tu memang kita kena pergi hutan cari buah untuk makan. Sebab duit tak banyak kan zaman tu. Lepas tu kawan aku cakap macam ni. Kamu mau tak makan kacang, buah-buah sedap? Mau? Kat mana? Jom. Tapi kamu jangan, nanti aku dokong kamu. Kawan aku ajak berdua nih pergi ke hutan. Tapi masa aku dokong kamu jangan tengok ke belakang. Ini kepercayaan dia lah. Aku orang yang tak tahu apa-apa, follow je lah kan. Kalau aku tengok ke belakang, kenapa? Nanti dia akan follow kita. Okey. Kita pergi ke hutan. Tahu tak? Di Indonesia namanya sajen. Sajen tu macam orang menyembah benda tu. Sajian. Okay. Ada salak, ada kacang. Offering tu. Buah-buah lah dia letak bawah pokok tu. Lepas tu mungkin pemujaan. Mungkin dia puja benda tu kan. Lepas tu itulah dia. Macam mana dia makan kat sini yang aku cakap? Dia nak pergi curi makanan. Kita makan. Padahal orang cakap itu tak boleh dimakan. Kita makan. Aku ambil letak baju gini. Okey, lari katanya. Lari. Lepas tu jangan tengok ke belakang. Aku tengok. Tak ada apa pun. Tak ada apa. Lepas tu bohong semua. Tapi kita makan lah. Kita makan bentuk. Alhamdulillah tak ada apa-apa. Nanti esok tu orang yang puja tu datang balik. Ini aku punya harap dia tak tengok podcast ni. Aku punya jin sudah makan. Bagus. Kita selalu macam tu. Jom tengok lagi, ada lagi tak makanan. Kita nak cari makan tu memang pergi tempat tu. Orang tu puja apa di situ? Kalau aku tak tahu. Dia letak makanan-makanan. Mungkin puja Dewi Ular. Ada. Sekarang masih ada tak? Sekarang aku tak tahu. Tapi aku rasa still lah ada yang percaya benda-benda macam tu kan. Yalah. Itu tak dapat dinafikan lah. Di mana-mana pun sama sajalah. Kan? Kepercayaan orang tertentu. Baiklah, Bocil. Aku rasa podcast ni sangat menarik untuk kita katakan berapa minit dah ni? Slot ni? 2 jam. 17. Cantik lah. 1 jam kita dah dapat slot bersama Bocil. Terima kasih Bocil. Kita ucapkan di sini minta maaf ada terkurang apa. Kami doakan Bocil semoga sihat selalu. Amin. Dan boleh kita jumpa kerap lagi di Malaysia. Terima kasih juga Abu invite saya jauh-jauh dari Indonesia. Flight tadi sini sampai salah jam. Aku ingatkan jam Indonesia. Aku kata Bocil jumpa pukul 3 petang. Lepas tu dia kata belum lagi masuk dah 3 petang. Jamnya belum tukar Indonesia. Tahu tak aku tengok jam kan masih jam 2. Aku boleh dengan santai lepak dulu, main dia phone. Lambat sejam kan? Lambat 1 jam. Bila kamu chill ini, tapi jam pukul 3 kan? Yelah sekarang dah pukul 3. Aku langsung, iyalah ini Malaysia. Aku tengok jam ni jam Indonesia. Aku langsung, alamak belum mandi, belum solat, belum ini. Tunggu bagi aku 20 minit. Nasib baik aku punya hotel kat bawah saja. So, itulah.
Bocil kondisi kesihatan okey? Alhamdulillah. Tak ada okey. apa-apa penyakit lah, kencing Tak manis ada apa-apa. apa. Alhamdulillah. Sakit sebab terlalu manis je. Terlalu manis lah. Makan jaga. Makan bocil badan kecil. Makan banyak kan sikit macam. Aku makan 2 kali sehari. Kadang aku sengaja buat puasa biar tidak terlalu banyak makan. Memang bocil jaga badan lah. Tidak jaga badan sebetulnya. Cuman sebab kita tahu makanan tu banyak jadi sumber penyakit. Betul. So kena jaga. Tapi aku kuat Rokok. snack. Snack. Rokok pula. Snack macam ialah Keropok-keropok lah. Keropok ke Dessert. jajan-jajan. Berapa kilo sekarang? 20 kilo. 21. Comel lah. Bocil betul comel. Kamu berapa? Saya sudah 60. 60 kg. 60 kilo. Berapa 1 kg? Berapa 1? RM18. Musang king. Boleh kurang lah. Ya. 20 Suka makan durian? Suka? Suka? Musang king je. Musang king. Yang lain Okey, ada satu soalan. Aku lupa nak tanya lah. Last aku nak tanya lah. Selalulah aku tanya orang Indonesia, dia kata makanan dia lagi best daripada sini. So aku tanya durian Indonesia ada durian juga kan? ya ada banyak. Durian Indonesia, durian Malaysia mana lebih best? Okey. Di kampung aku tengah musim durian nih. Ya kan? Aku kalau makan durian makan seketul 2 ketul. Tapi durian yang best ever yang pernah aku makan adalah Musang King. Balik pulau. Penang lah. Malaysia lah. lah. Mau di Pahang, Penang atau di mana. Tapi Musang King itu memang tiada banding. Nampak bocil lah mengesahkan. Aku Durian Malaysia balik pulau the nak- best in the world. Aku nak nanti bawa Musang King tu tanam kat Indonesia. Tak boleh. Tak boleh. Tak sama, tanahnya cuacanya tak sama, takkan Jadi dapat. musang menjanggut dia. Tak dapat, tak boleh. Macam kalau bocil tahu di Perlis ada harum manis. Harum manis pun ada orang cuba tanam di tempat lain. Oh, tak boleh? Tak boleh. Ya. Musang King balik pulau pun tanam di tempat lain dia bukan boleh tapi tak sama. Musang King ni bukan dari Pahang Pulau Pinang. Oh, Pulau Pinang. Balik pulau. Okey, jom lepas ni kita ke sana. Kita akan balik pulau. Okey, Meluncur. baik. Terima kasih bocil. Thank Semoga you selamat. Abu invite saya. Maaf kalau ada kekurangan. Jumpa lagi minggu depan. Yes, Bunga Raya Podcast cantik macam bunga raya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.